Sukar untuk sesetengah orang mempercayainya kerana tak semua mampu melihat dan tak semua mampu merasai kehadirannya. Namun pada hari ini di dalam bilik angker ini akan kami bawakan pengalaman seram dan mistik yang akan dikongsikan oleh tetamu jemputan kami. Hai semua, seperti biasa dalam bilik angker kali ini Aina tak kesorangan. Kita ada tetamu istimewa yang cukup istimewa hari ini, iaitu AG. Selamat datang di bilik angker. Terima kasih Aina. Memang betul hari ni kita bertiga. Kita belum start lagi ya. Oh. Kita belum start AG. So sebelum kita mulakan Yes. story ataupun pengalaman mistik ataupun seram yang AG pernah alami sebelum ni, kita ada video yang kita punya producer dah sediakan untuk kita tonton. Kita tengok video apa kali ni. Ni Cosmo yang ni ya. Ni. Aduh. Yo. Clear dia punya tu. Macam dua orang 3 makhluk tidak berwajah memandang ke arah kawasan kemalangan. Adakah itu mereka yang ni. Oh, okey, dekat tudung dia tu. Hantu peludak. Oh, okey. Okey, tahu ke? Itu dia punya perjalanan cerita ni. So, cerita yang AJ nak kongsikan hari ni, tadi dengar-dengarin macam ada kaitan dengan jalan raya. Apa tu? On the way nak pergi somewhere ke macam Sebab mana? saya ni anak rantau, dah berhijrah ataupun berkelana dekat negeri orang ni lebih kurang 17 tahun. So dalam masa yang sama kita selalulah ulang-alik JB KL. So masa baru-baru pindah pun memang weekend husband. So setiap hujung minggu confirm akan balik JB. Hari Ahad balik KL, JB KL. Dah kahwin bawa family datang ke KL pun macam tu juga. So waktu yang kami pilih untuk pulang daripada JB ke KL biasanya lewat malam. Sebab kita hanya ada 2 hari saja dekat Johor. Maknanya hari Sabtu dan juga hari Ahad. So kalau nak balik awal tu rasa macam rugilah. Kan masa tu spend time dengan family tu rasa macam kurang. So selagi ada masa yang ada boleh kita spend dengan family, kita gunakan. That's why lah mak pun selalu bising kenapa balik lepas pukul 12, pukul 1, pukul 2. Lewat sangat tu. Betul. Memang lewat. So Abang AJ akan balik katakanlah hari Ahad tu pukul 1 pagi malam, and then sampai rumah hantar family balik rumah terus on air. So begitulah perjalanan ceritanya. Dan macam-macam, sebenarnya macam-macam pengalaman yang saya ada, yang saya terjumpa. Lepas tu dia punya senario sebelum terjumpa pun saya dah boleh agak waktu tu. Dia macam ada insting Macam ada insting. Aura dia dah datang dulu. Macam yang saya rezeki saya ternampak tu bila kebiasaannya lah keadaan malam tu nampak macam sunyi. Malam memang gelap, so dia sunyi, and then yang ada cahaya tu boleh nampak cahaya bulan. So cahaya bulan tu boleh nampak, suasana cahaya bulan sebab kita kat highway, so kita nampak semua. And then ada angin sepoi-sepoi bahasa lah. Macam nak hujan, macam tak nak hujan. So saya percaya waktu-waktu macam tu pun waktu-waktu favourite makhluk-makhluk yang lain berada di sekitar kawasan tersebut. Sebab dah beberapa kali, bukan sekali dua, beberapa kali ketika suasana begitu ternampak. Pengalaman pertama tu Beijing waktu tu macam mana? First time kan bila ternampak dekat jalan raya, kita tengah drive kan. Saya orang yang concentrate tengah driving ni, benda macam tu boleh mengganggu. Okey. Kan? Boleh menyebabkan dia ada beberapa cerita yang Abang AJ rasa rare. So dalam masa yang singkat ni saya cuba kongsikan 3 cerita di lebuh raya. Hari raya pertama sebelah malam. So balik kampung atuk nenek dekat Parit Jawa. So daripada Parit Jawa tu kita beraya, and then malam tu juga kita akan ke Johor Bahru untuk ke rumah wife. So daripada Parit Jawa terfikir dah on the way keluar daripada rumah kampung ni,
Belok kiri kita akan lalu Batu Pahat jalan lama. Belok kanan kita akan pusing balik masuk Muar, tapi kita akan tembus Tangkak untuk ke highway. Dalam hati saya dah terfikir, ini kalau aku belok kiri ni benda-benda pelik aku boleh jumpa ni kan. Sebab jalan lama. Kita akan tembus dekat Macap kot ataupun Air Hitam. Lebih kurang macam tu lah untuk jumpa highway. Lama, jauh sangat. Kita bertolak pukul 1 pagi. So ambil keputusan, cakap dengan wife, nak ikut mana ni? Suka hati awak lah. Terus masuk kanan. Maknanya ikut Tangkak balik, pusing. So on the way ke Tangkak tu, memang nak menuju Tangkak. Tapi dalam masa yang sama, ternampak ada satu signboard highway. Tak tahu kat mana lokasi tu. Lepas tu saya cakap dengan wife saya, ni ada highway masuk lah. Suka hati awak lah. Cakap macam tu kan. Dia suka hati je, dia pegang phone. Okay, dia pegang phone. Aku masuk je lah. Masuk je. Tak tahulah kat mana paguh ke mana. Wallahualam, saya lupa. Dan saya tak ingat pun sebab saya memang nak menuju ke Tangkak. Tapi dah nampak signboard tu, saya masuk je. So bila dah masuk tu, jalan tu sunyi malam walaupun raya, tapi dah keadaan jadi sunyi, jalan tu menjadi kecil. Jalan kecil, jalan kampung lah. So bila sampai satu time tu, phone wife saya tiba-tiba mati. Lepas tu cakap, kenapa mati ni? Ada diam. Tak apalah, memang tak fikir apa-apa pun. And then dengar macam bunyi tayar pecah. Tengah bawa kereta ni bunyi kesepak. Cakap, apa benda ni kan? Lepas tu tengoklah side mirror, tengok takut-takut ada tayar pecah ke, bawa slow. Kalau tayar pecah dia akan bergoyang. Betul, kereta pun tak stable. Kereta tak stable. So dalam masa yang sama berhenti. Bila dah berhenti kat satu tiang lampu yang menerangi malam masa tu sebab lampu jauh. So nak keluar, buka pintu dah. Buka pintu je, wife pegang tangan. Cakap, tak payahlah Di. Aku dah terfikir, kenapa aku nak keluar kan? Cakap, tak apalah, kita jalan je lah dulu, terus tutup pintu. Situasi yang sama lah, maknanya lampu bulan, cahaya bulan tu nampak, ada angin-angin sikit, macam nak hujan. Bawa kereta. Anak-anak semua belum tidur. Tengah-tengah bawa kereta, dengar lagi bunyi, pam. Tapi terfikir, kalau bunyi tayar goyang, tapi keadaan ni berada di atas bumbung, so dia macam makin kuat, bunyi kibasan tu makin kuat. Anak-anak tu cakap, Di, bunyi apa Di? Cakap, tak ada apa-apalah, ada anak yang kecil, jantung abang laju lah Di. Cakap macam tu kan. Tak ada apa-apa. Nasib baik anak-anak tak membuka sunroof. Kan boleh buka tengok dari dalam kan. Nasib baik. So macam tak apalah. So kita pun dalam kereta tu adalah CD Yasin, baca Al-Quran, buka. Once kita buka, kita kuatkan. Bila kita kuatkan, bunyi kat atas tu makin kuat. Dan saya dah confirm bunyi tu memang dekat atas. Dia macam kereta pun rasa dia punya goyang. Berdebar lah abang yang dengar. Memang macam masing-masing dah terdiam. Kita baca je lah ayat-ayat suci Al-Quran untuk pendinding diri kan. Dan keadaan tersebut makin berlanjutan. Sampailah satu masa tu ada satu kereta kancil kat depan tu. Wife cakap, tu ada kereta dia, laju. Rapatkan dengan kereta tu. So kita rapat. Lama-lama benda Allah tu macam hilang. So dah hilang macam tu, kita dah lega dah tak ada bunyi. And then sampai je dekat tol, jumpa tol. Sampai je dekat tol, saya keluar. Saya berhenti, saya tengok tayar, nak check juga ni. Tayar tak ada apa-apa tayar ni. And then panjat kereta. Saya tengok ke atas, surprisingly ada bekas tangan yang panjang-panjang tau. Oh my god, panjang-panjang. Macam dicakar tu. Macam dicakar, macam itulah. Macam bermain macam itulah. Rasanya bunyi tu bunyi benda Allah tu lah. So saya ambil gambar tu, saya letak kat Twitter, saya tunjuklah memang panjang sangat tangan tu. Dan saya, raya, kereta tu aku biar tak basuh sebab aku nak tunjuk ada kesan tapak tangan kat atas tu. Tapi itulah, kita tak tahu apa, Wallahualam, tapi rasanya diganggu lah. And then bila balik semula ke KL, saya saja nak ikut jalan tu. Memang kawasan tu saja nak tengok, tapi siang lah. So kita study lah tengok tempat ni. Oh, ni kampung, ada hutan, ada kubur-kubur lama, and then ada tangki air lama. So memang tempat tu agak menarik lah untuk dilalui. Kampung dia pun jauh-jauh juga kan. Tu antara pengalaman yang kita orang satu family rasa. Okey, cerita yang kedua, yang tadi tak nampak. Yang kedua ni memang saya nampak dengan jelas. Juga perjalanan daripada Johor ke Kuala Lumpur ni hari yang berbeza. Tapi pada hari itu saya diganggu 2 kali. Pada hari tersebut. Cerita ni saya dah pernah share.
Waktu tu pulang daripada JB juga dalam pukul 1 pagi. Sama juga tu yang saya cakap, suasana sama, redup, sejuk, berangin, nampak cahaya bulan dekat highway tu, cantik, cuaca cantik. Mesti Abang Ije tak suka sangat suasana macam tu kan? Nampak suka. Nampak suasana tu macam best. Suasana ni nyaman sebenarnya. Macam diri tu jadi macam kosong, macam tenang je bawa kereta. Suasana tu. Tapi memikirkan benda Allah tu. Tapi on that time tak fikir apa-apa pun. Bawa je. Tengah bawa-bawa, tengah berbual lah dengan wife kanan kiri ni kan. So tengah menuju ke KL tu, tiba-tiba saya ternampak ada satu susuk tubuh wanita di celah-celah pokok getah di sebelah highway ditangkap. Ditangkap. Kalau nak ikutkan logik kita ketika memandu, saya tak boleh nampak pun makhluk tu adalah makhluk wanita secara logiknya, sebab memandu kereta laju kan. Tapi saya nampak clear dekat sebelah kiri saya ada seorang wanita di celah-celah pokok getah. So terdetik, siapa tu? Dah, saya jalan je. Alhamdulillah, jalan selamat. Lepas tu tak sampai beberapa meter, ratus meter atau tak sampai, saya nampak lagi makcik yang sama. Makcik, saya boleh cakap makcik. Bentuk susuk tubuh. Susuk tubuh tu, susuk tubuh seorang makcik yang memakai baju kurung kedah, lusuh. Rambut dia besar ke atas. Menggerbang ke atas. Rambut dia. So saya boleh nampak clear, saya ingat lagi. Dan saya nampak dia second time ni, bila saya tengok Allahu Akbar, saya cakap tu. Saya cakap kuat. Bini isteri saya cakap, "Kenapa ni?" Itu je saya boleh cakap, Allahu Akbar. Sebab ketika isteri saya tanya kenapa tu, makcik tu ke depan. So daripada tepi ke depan macam mana? Okey, saya bawa ke sini, makcik tu kat situ kan. So saya nampak Allahu Akbar, dia terus ke depan, dan dia ke depan tu bukan berjalan. Dia macam cerita hantu Korea yang Oh my. Saya cakap Allahu Akbar, menjerit dalam kereta. Wife saya tengok macam tu, memang dia cakap sabar, sebab Alhamdulillah mungkin dia nak ganggu ke apa kan. Sebab memang nampak, memang clear dia ke depan, dan sampai dekat line tepi highway tu, dia stop. So once dia stop kat situ, ngam-ngam kereta saya lalu. So saya memang nampak susuk tubuh dia, badan dia tinggi, rambut dia besar, tinggi, pakai baju kurung kedah, pakai macam kain batik, something like that lah. Muka saya tak nampak, tapi saya nampak dia ke depan macam cerita hantu Korea yang So saya bersyukur juga isteri saya tak nampak. So dia yang calm downkan saya. Dia cakap bulu roma saya semua dah berdiri, air mata saya dah menitik. Saya macam Allah, ya Allah, ya Allah. Dia cakap istighfar, relax. So alhamdulillah tenang. Keadaan makcik itu macam rupa dia, saya panggil dia hantu Kak Limah. Macam hantu Kak Limah lah. saya cakap makhluk tu hantu Kak Limah ni, saya cakap daripada pokok getah tu. Dan yang peliknya, hari yang sama selepas hantu Kak Limah mengganggu saya tengah bawa kereta ni, tengah calm down sikit. Lepas tu ada bas kat belakang. So bas tu high beam, mungkin dia nak cepat. So bila dia high beam, saya pun ke kiri. So once saya ke kiri, dia potong. Lepas tu, lepas bas tu dah hilang, cakap lajunya bas ni dah hilang. Tiba-tiba bas tu dah hilang, ada balik bas yang lain kat belakang. Boom, tinggi lampu. Cakap, dia orang ni berlumba ke apa ni kan? Cakap, benda lah malam-malam ni. Pukul berapa tu Abang? 2-3 pagi. 2-3 pagi. So keadaan ni berlaku selepas tangkap kan. Dah start bas tu dah kacau. And then ada bas lagi. So saya ke tepi lagi. Saya ke tepi, hilang. Dia dah hilang je, lampu tu belakang ada balik. Dia high beam balik. Pam, aku cakap, ini apa? Kan berapa biji bas berlumba ni terfikir kan. Pukul 3 pagi. Lepas tu macam okey, saya dah sebelah kiri ni, dia belakang kita, belah kiri dia high beam lagi. Aku cakap aku dah belah kiri ni, mana aku ke kanan? Masuk kanan, dia daripada kiri dia potong. Hilang. Sekejap lagi terang balik ke belakang. Bayangkan lampu bas dia high beam, terangnya sampai ke dalam ni. Dah lah dia tinggi. Yes. So cakap dengan wife, "Mah, tengok ada bas kat belakang." Dia tengok memang betul ada bas. Dan dia cakap, "Okey Di, kita ikut lane kita je." Dia potong. So bas tu adalah bas yang sama. Saya ingat lagi bas tu ada gambar kuda. Ada gambar kuda yang banyak dekat badan dia tu. Tapi saya tak terfikir pula nak tengok nombor plate dia. Bas gambar kuda yang banyak, dan bas itu terus memotong saya daripada, saya rasa selepas tangkap sampai ke simpang masuk KLIA. Bas ini tu menuju ke KL lah. Menuju ke KL. Bas yang sama terus memotong, hilang, memotong, hilang, memotong lagi, hilang. Saya macam tak percaya benda ni terjadi. Tapi macam wow, best juga pengalaman ni. Sebab
Sebab orang selalu cakap Volkswagen kuning, tapi betul. ini bukan Volkswagen kuning, ini Bas. bas gambar kuda. Ni memang kalau tak saya tanyalah isteri saya, dia ada lagi dan yang tu dia nampak. Bas tu memang dia nampak. Setelah dah tahu benda tu mengganggu kan, itu bukan bas yang di dunia nyata orang katalah kan. Apa ABJ rasa time tu masih tenang lah sebab mungkin benda tak menakutkan ke, Tak menakutkan, cuma pelik. Ha. Masa tu kita pelik macam, biar betul macam benda ni terjadi pada kita dan tak sangka kenapa dia ada di waktu ini. Tapi tak takut masa tu, alhamdulillah tak takut. Yang takut tu masa hantu Kak Limah. Mungkin ketakutan tu dah terlalu banyak dekat si Kak Limah tu. Jadi bila bas tu macam pelik macam, apa hal ni? Pada hari yang sama, malam yang sama. Sebab Aina rasakan sebab on the way kita tangkap tu ada Gunung Ledang kan. Kita tak tahu mungkin benda ni tu kan. Itu pengalaman kan, pengalaman yang tak boleh dilupakan, yang pengalaman yang kebetulan kita pula kena rasa. So pengalaman ni sama juga sebab dekat dalam Malaysia ni ada 3 jambatan yang terpaksa dibina untuk menghubungkan 2 lokasi yang tiada penghuni. Maknanya jambatan tu terpaksa dibuat untuk laluan makhluk tersebut lah. Memang ada 3 yang saya tahu, ada 3, Allahualam kalau ada lebih. Satu dekat Johor, satu kat Port Dickson, satu lagi kat mana lah. So memang kalau kita tengok jambatan tu, dia akan menghubungkan hutan ke hutan. So syaratnya katanya lah dibuat untuk makhluk tersebut. Sebab nak buat highway, dia nak lalu, tak nak ganggu dan juga sebagainya, dia buatkan satu jambatan kosong lah. Jambatan orang cakap tu sebagai pencukup syarat je lah untuk mereka. Untuk mereka. So saya yang suka membaca benda-benda ni, on the way balik JB dan balik JB ke KL, selalu cakap dengan wife, kat mana jambatan tu? Selalu tertanya-tanya. Kat sini ni, kilometer ni. Okey. Bila naik highway, lupa. Nak balik pun, okey kali ni jangan lupa Okey, kita tengok tahu dekat mana. Okey, balik lupa. So asyik lupa memanjang nak tengok kat mana sebenarnya jambatan tu. Sebab kita dah tahu kilometer berapa jambatan tu berada, nak tahulah nak tengok, ini punya jambatan dia. Saja nak tahu. So adalah satu malam tu ditakdirkan bawa kereta pukul 3 pagi. Kenapa pukul 3 je dia drive? Dan pukul 3 pagi memang tak nampak. Kalau dia biasa memandu keadaan malam, pukul 3 pagi kalau keadaan sejuk dia akan berkabus. So tak nampak apa kita punya pandangan tu terhad. Kebetulan tayar kereta pecah. Tayar belakang sebelah kiri. So kita buka lah hazel light, saya cakap dengan wife dengan anak-anak duduk je dalam kereta, jangan keluar. So saya lah keluar. So bila saya keluar tu saya betulkan kereta macam biasalah. Macam dalam filem lah. Macam dalam filem. Takut lah, sini yang paling takut sebab sini akan benda tu terjadi. Tapi memang dia taklah seram, cuma okey, saya betulkan kereta macam biasa, tukar tayar, alhamdulillah tak ada apa-apa. Adalah kereta lalu macam sekali satu, sementara betulkan tayar, kabus, masih lagi kabus. Saya tak nampak pun apa benda yang ada kat keliling saya ni. So dah siap semua, settle. Tayar dah pasang, masukkan balik, saya dah masuk dalam kereta, saya signal nak jalan lah. Once saya signal je, kabus kat depan ni clear. Pelan-pelan memang saya nampak dia buka macam buka pandangan. Clear, very clear. Bila buka je pandangan saya, tada! Itulah jambatan yang saya cari selama ini. Ada kat depan mata saya rupa-rupanya. Macam mana? Apa je? Jalan, highway, jambatan? Jambatan tu, okey ni highway. So dia jambatan macam ni lah. So kita nampaklah jambatan tu dan rupa-rupanya saya betul-betul berhenti dekat depan kilometer berapa tu di hadapan jambatan tersebut. Saya dengan wife macam ni tengok ini tu. Nasib baik dia tunjuk masa kita orang dah nak gerak. Kan, kalau dia tunjuk betul ke tu? Tayar pancit ke bang? Waktu betulkan tayar tak ada rasa apa-apa? Tak ada. Memang tak ada rasa apa-apa. Memang alhamdulillah tak ada rasa apa-apa, tak terfikir apa-apa, semua tak ada. Macam mana bentuk jambatan tu? Jambatan biasa. Jambatan memang jambatan macam buat jambatan lalu kereta dan juga sebagainya. Tapi tak adalah besar sangat, just untuk jambatan je. Syarat lah macam memang jalan raya. Kalau kita nak ikutkan boleh lalu kereta pun, tapi jambatan tu memang dari hutan ataupun semak samun ke semak samun. Tak ada laluan apa-apa pun. Jadi bolehlah korang search Google ke apa ke, boleh tahu pun, boleh nampak dekat mana jambatan tu. Banyak juga. So apa yang saya boleh syorkan kepada penonton-penonton, yang paling penting doa naik kenderaan tu paling penting.
supaya pemanduan kita, perjalanan kita, anything happen pun kita sentiasa dilindungi, dan sebelum pergerakan kita ke mana-mana kita ingat kepada Allah supaya kita berdoalah agar perjalanan kita selamat, diri kita, keluarga kita, kenderaan kita tidak diganggu, dan alhamdulillah amalan tu sangat-sangat berkesan dan juga berguna. Itu paling utama.